Begitu juga isyak ni, waktu isyak ni Nabi-Nabi dulu ada sembahyang pada waktu tu. Untuk dia boleh jadi kira-kiranya wajib kepada dia, tetapi tidak kepada umat dia. Jadi tidak bercanggah lah. Nak sini dia kata umat dulu tidak sembahyang, bukan Nabi. Adapun dalam hadis tu waktu Nabi-Nabi sebelum, Nabi-Nabi ada sembahyang, tapi umat dia tidak wajib. Sini dia sebut tak sembahyang umat tu, umat dulu. Umat tu lain, Nabi tu lain. Itu nak sabar juga. Nak sabar juga. Kalau kita pakai ni pendapat yang kedua saat ni tidak bercanggah lah. Maknanya dilebihkan kamu daripada sekalian umat yang lain dengan sebab semaya ni, dengan semaya ni. Maknanya sebagai umat mengerjakannya, tak ada umat lain, kamu saja sebagai umat. Tidak menafikan Nabi-Nabi sebelum ini bersembahyang isyak, itu tidak menafikan. Kesimpulannya Nabi SAW suruh sembahyang isyak lewat. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan sembahyang isyak lewat tu lebih afdal, sebab Nabi SAW suruh. Dan dia kaitkan kelebihan itu dengan sebab lewat itu, dengan sebab lewat itu. Bukan semata-mata lebih tu dengan sembahyang isyak ni saja, tidak, dengan sebab lewat. Kemudian ada pula ulama yang mengatakan sembahyang lewat tu pun syaratnya baru ada kelebihan apabila seseorang tu sentiasa ingat nak sembahyang. Maknanya sebagai menunggulah untuk sembahyang, sebagai menunggu untuk sembahyang. Menunggu untuk sembahyang ni hak jelasnya duduk cokoh tempat sembahyang tu. Satu lagi, menunggu untuk sembahyang tu tetap dia ingat sembahyang ni tak lepas lagi, ada lagi sembahyang isyak, dia akan sembahyang ke mana-mana. Kalau katakanlah dia tidur pun, lepas tu dia akan bangun. Hak tu dalam hadis selepas ni, kamu dikira berada dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang. Mana kita dapat pahala. Kita tidak kata saja tu, walaupun kita tak sembahyang isyak selalu, tapi hati kita duduk terikat nak sembahyang tu, boleh pahala semacam tu. Kelebihan kot tu, kelebihan kot tu. Tidak semata-mata lewat tu saja lebih, tak, tapi kerana menunggu, hati kita tidak putus, ingatan kita kepada sembahyang isyak tu tidak putus. Kerana itu jadi lebih, seperti mana yang tersebut dalam hadis kemudian, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, kami nak sembahyang, sallaina, bukan kami telah bersembahyang isyak bersama Rasulullah, lepas itu Nabi tak keluar, tak sembahyang lagi ni. Sallaina, ini kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia guna begitu. Sallaina yani aradna an nusalliya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kami mahu, kami nak sembahyang. Pada ayat Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, itulah. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak sembahyang. Bukan makna qumtum tu apabila kamu telah selesai sembahyang, lepas sembahyang dulu baru ambil sembahyang. Tidak. Mana bila kamu nak sembahyang. Supaya juga di sini kadang-kadang diguna fi'il madhi, tapi fi'il madhi pun dengan takdir iradah, orang panggil itu. Aradna an nusalliya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami nak sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyak. Tetapi baginda tidak keluar sehingga berlalu kira-kira separuh malam. Mana memang tak sembahyang lagi lah. Kalau sembahyang dah, apa makna Nabi SAW keluar lepas pada tu dia kata duduk tunggu sembahyang isyak ke? Apa makna? Ini menunjukkan bahawa dia tak sembahyang lagi. Ini pula lebih daripada tadi 1/3 saja. Ini separuh malam, separuh malam. Nabi SAW kata, duduklah di tempat kamu, khudhu maqa'idakum,
dia kata begini ni sebelum dia masuk ke atau selepas dia keluar? Kalau selepas dia keluar, apa makna kamu duduklah di tempat kamu? Duduklah di tempat kamu, nak bangun sembahyang dah lah. Kalau dia tubik, masa dia tubik tu. Hak munasabahnya, kalau kata khudhu maqa'idakum, duduklah, duduk sini. Jangan balik, maksudnya. Aku nak masuk ni, ada kerja lah, boleh jadi, ataupun apa-apa. Jadi masing-masing pun duduk situ, tidak balik, tidak pergi ke mana-mana. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat ulama dalam menjelaskan makna hadis ini, bukan makna dia suruh tak boleh berganjak, tak boleh pergi mana-mana, tak. Dia kata lagu ni selepas dia keluar, selepas paruh malam tu dia keluar. Kira-kiranya bila dia keluar tu orang nak bangun kira nak sembahyang. Duduk dulu, dia nak royak sesuatu. Nak royak ni boleh duduk lah, tidak duduk caca kan. Bukan nak sembahyang lagi, nak royak dulu sab perkara. Itu pendapat yang kedua. Kami pun duduklah sebab kira-kiranya nak bangun lah, tadi dah muka dia keluar ni nak sembahyang lewat ni. Faqala innan nas qad sallau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata orang-orang sudah sembahyang dah. Wa akhadhu madaji'ahum, dan mereka sudah pun pergi ke tempat tidur masing-masing. Apa makna orang sudah sembahyang? Tidakkah sahabat-sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka? Apa makna orang mana lagi orang sembahyang? Orang negeri mana? Jawabnya, masjid di zaman Nabi SAW ni bukan satu je, banyak masjid. Dan Nabi SAW tidak memastikan, tidak mewajibkan kepada sahabat-sahabat dia setiap 5 waktu tu, walaupun jauh mana pun mari di masjid dia tu, tidak. Bahkan di masjid masing-masing, tempat masing-masing lah semuanya. Apa yang Nabi SAW kata ni, orang-orang lain, mana selain daripada kamu yang duduk menunggu aku di sinilah, kira-kiranya sembahyang dah lah. Sebab mereka tahu sembahyang isyak ni awal, seperti mana biasa lah mereka buat gitu. Tetapi kamu, maknanya tak usah rusing, jangan berasa saja, jangan berasa sia-sia. Kamu dikira seperti dalam sembahyang. Man tazartumus salah, selagi kamu menunggu sembahyang. Yang ni dari segi pahala. Setengah ulama mengatakan, dia kata apa makna ni, kalau kamu ni dikira seperti dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang, maknanya kita tak boleh kalau tak ada air sembahyang. Walaupun kita tak sembahyang, kita duduk tunggu nak sembahyang isyak, tak boleh kalau kita tak ada air sembahyang. Dia kata tak boleh, sebab kamu dikira dalam sembahyang ni, nak kira seperti dalam sembahyang ni, dia kena ada air sembahyang. Itu syaratnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebut malam tuhdith, selagi kamu tidak berhadas. Itu jelas. Malaikat-malaikat beristighfar untuk kamu dan kamu dikira dalam sembahyang. Itu satu pendapat. Satu lagi, kamu dikira seperti dalam, kamu dikira dalam sembahyang. Ini kelebihan daripada Allah SWT nak bagi kepada kamu. Tak mesti kamu ada air sembahyang, sebab perlu ada air sembahyang ni apabila nak sembahyang untuk sembahyang tu sendiri. Kalau kita tidak sembahyang, tak perlu ada air sembahyang, tak mesti. Tetapi kalau hati kita ni ingat sama kepada sembahyang tu, kita dikira seperti dalam sembahyang. Yang ni pahala dalam sembahyang tu kita dapat juga. Ni golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi, dia kata selagi tidak berhadas. Satu lagi golongan mengatakan, selagi kamu menunggu sembahyang tu pada dalam masjid, di tempat sembahyang, ada yang sembahyang pula di tempat sembahyang pula. Mana hadis ni boleh jadi berlaku. Sebab Nabi sahabat-sahabat ni kira-kiranya penat juga menunggu tu. Ada yang dalam riwayat yang lain disebutlah, ada juga sungguh-sungguh dah, ada yang rebah tidur dah. Penat juga tu, letih juga, menyusahkan juga. Kalau sudah tidur, mengikut orang yang mengatakan tidur tu batal ada air sembahyang, mana ada air sembahyang. Tapi dikatakan kamu seperti dalam sembahyang, kamu berada dalam sembahyang. Makna dari segi pahala tu, bukan dari segi syarat perlu ada dalam sembahyang tu, perlu ada tak syarat. Golongan yang ketiga kata tidak, kena duduk dalam masjid, kena ada air sembahyang, lepas tu duduk tunggu sembahyang.